Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat petang, pagi. Okey, jadi alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dapat kita bersama tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi seperti biasa petang ni kita bersembang-sembang. Sembang-sembang 30 minit bersama um, saya tentang kita cerita pasal apa hari ni? Kita nak cerita pasal Gamat. Tapi hari ini topik yang akan saya sentuh adalah nanti insyaAllah kita nak bercerita tentang apakah manfaat gamat ni pada gastrik. Okay, sebab saya pilih gastrik ni sebab tadi ada seorang customer saya, dia contact saya. Okay, dia hubungi saya. Dia kata ada masalah gastrik. So jadi dia nak tahu macam mana gamat ni boleh sesuai untuk mereka yang ada masalah gastrik. Okay. InsyaAllah, nanti kita akan berkongsikan ceritanya, okay, bagaimana gamat ini sangat bagus untuk mereka yang ada masalah gastrik. Okay, dan saya akan kongsikan juga beberapa testimoni cerita benar yang bagi mereka yang telah pun mengalami masalah gastrik, alhamdulillah lepas makan gamat okey. Kan? So jadi macam mana makan gamat dia boleh okey ni? So jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang sedang live bersama saya pada petang ini, okey, boleh tak kita share live link ini di grup-grup WhatsApp. Okey, anda share lah dekat mana-mana supaya ramai lagi dapat mendapat ilmu daripada perkongsian saya. Mungkin ramai kat luar sana yang ada mengalami masalah yang sama. Contohnya gastrik, kan? Ulcer gastrik dan sebagainya. So, actually gastrik ni bukan benda yang boleh buat dia main lah, tuan-tuan kan. So, sangat serius, kritikal. So, jadi saya minta kita share. Boleh? Tapi saya nak minta kali ni saya nak bagi tahu cadangan. Anda share posting live ini dekat mana tahu? Dekat 10 grup. 10 grup yang anda join, yang anda telah ada untuk mereka dapat tahu tentang info tentang pada petang ini. Boleh tak? Boleh ya? Anda dengar tak suara saya dengan jelas? Kalau dengar boleh tak komen sikit dekat ruangan bawah ni anda dengar dengan jelas? Okay, supaya jadi saya tahulah anda dengar suara saya dengan jelas ke tak, kan? So okay, so jadi hari ini kita nak membicarakan tentang gastrik. Okey, kenapa gastrik ni penting? Okey, so jom kita tengok. Antara tanda-tanda orang yang ada gastrik. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tak syok lah kan kita mulakan bagi ilmu kita pada terus mula macam tu je. So jadi kita mulakan dulu dengan bacaan umur kita Al-Fatihah dulu. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey tuan-tuan dan puan, jadi adakah anda dah ready? Nak berkongsi ilmu dengan anda pada petang ini. Okay, kejap kita tengok apa dia. Okey. Okey. So jadi saya nak mulakan beberapa pertanyaan untuk anda. Kita cek sama-sama Boleh? InsyaAllah. Okey. Adakah anda selalu rasa pertama, sakit perut di bahagian atas perut dan tidak hadam makan? Adakah anda mengalami masalah sering pening-pening kepala? Adakah anda sering mengalami masalah angin, terasa sakit di bahagian ulu hati ni? Kan? Sendawa dan kentut yang kerap. Okey. Adakah anda sentiasa rasa nak muntah-muntah? Kan? Adakah rasa badan sentiasa rasa lemah lesu, berat badan menurun, kemudian najis pula menjadi hitam atau gelap kerana sebab setengah tu dia dah sebati dengan darah, dah jadi darah, mungkin dah ada ulcer dan sebagainya. Okey, jadi najis tu jadi warna hitam. Okey. Kalau apa yang telah saya tanyakan kepada anda tadi jawapannya ya, kemungkinan anda mengalami masalah gastrik tuan-tuan dan puan. Okey. So jika dibiarkan kesannya sangat buruk dan ada setengah kes boleh menjadi kanser perut tuan-tuan. Jangan buat main lah boleh menjadi kanser perut, nauzubillah So jadi apa sebenarnya gastrik ni
Gastrik ni sebenarnya, okey, dia ada banyak, ada kita pergi kepada punca dulu. Apa punca gastrik ni berlaku? Okey, punca gastrik ni tuan-tuan dan puan, rupanya ada 7 punca gastrik. Yang pertama, okey, disebabkan oleh sejenis bakteria, dia panggil bakteria H. pylori. Okey, di mana bakteria ni dia juga boleh menyebabkan, dia duduk biasanya dekat dalam kawasan-kawasan perut kita tu, di bahagian usus tu ada luka-luka. Jadi bakteria ni akan duduk dekat situ. So kalau orang yang ada gastrik ni, dia sentiasa akan rasa pedih disebabkan oleh tindakan. Biasanya kalau pergi buat skopik apa, doktor akan check dulu nak tengok ada tak bakteria ni. So kalau ada bakteria ni, doktor akan bagi antibiotik untuk bunuh dulu bakteria ini. Kalau bakteria ni ada lagi, kan kita nak bagi solution yang kita nak kongsikan nanti dengan gamat ni pun nanti dia tak jadi. Kesan dia bukan tak jadi apa, dia punya respon tindak badan dia tu agak kritikal ataupun terlalu kuat sangat. So jadi dia rasa tak selesa lah. So jadi kena pastikan punca pertama ada disebabkan oleh bakteria ni lah. Nama bakteria ni apa? Kita panggil dia bakteria H. pylori. Okay. Yang kedua, orang yang gastrik ini juga disebabkan oleh faktor mereka stres. So siapa yang kerap stres, dia akan mudah dapat gastrik. Setuju tak? Siapa setuju? Kalau setuju, komen dekat ruangan bawah. Setuju? Okay. Okay, jangan buat main-main dengan gastrik ni. Okay, poin yang ketiga. Orang yang mudah dapat gastrik ni, ini kalau mungkin Islam lah, mengamalkan alkohol. Okay, minum alkohol. Yang keempat, suka merokok. Merokok, siapa suka merokok ni? Ada suka merokok tak? Okay, siapa yang sadar merokok, itulah dia. Okay, berisiko. Yang kelima, tuan-tuan dan puan, orang yang suka makan ataupun yang memang mengambil ubat tahan sakit, tuan-tuan. Ubat tahan sakit ni, biasalah sebab ubat ni kadang-kadang dia beresid, dia menghaki sikit perut kita. So kalau kerap makan ubat ataupun dah makan ubat ni untuk satu jangka masa yang panjang, dia berisikolah untuk mendapat gastrik ni, tuan-tuan. Okey, yang ke berapa dah? Keenam. Yang keenam, antara punca gastrik ni disebabkan oleh faktor usia juga. Usia warga emas biasanya mudah mendapat, kita panggil apa ni? Mudah mendapat gastrik lah. Mudah mendapat gastrik. Okey. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan, inilah yang kadang-kadang mungkin kita tak perasan ni. Rupa-rupanya gastrik ni juga boleh disebabkan oleh faktor penyakit autoimun. Autoimun ni apa? Autoimun ni adalah di mana satu keadaan kita punya imun sistem tu badan kita terlalu aktif dan dia attack kita punya lapisan-lapisan dinding perut kita dan akhirnya menyebabkan kecederaan. So akhirnya kita akan rasa pedih. Boleh? So saya ulang balik, ada 7 punca gastrik ni. Pertama disebabkan oleh bakteria, dia panggil bakteria H. pylori. Yang kedua disebabkan oleh faktor stres. Yang ketiga pengamalan alkohol. Yang keempat mereka yang suka merokok. Yang kelima mereka yang suka makan ubat tahan sakit. Yang keenam mereka yang berusia emas, ataupun kita panggil usia tua. Dan yang terakhir penyakit autoimun, tuan-tuan dan puan. Okay. So jadi itulah dia, kadang-kadang kita nak tahu kat ni gastrik ni macam mana kan. So gastrik ni kita nak kena faham dia gastrik ni dia akan boleh menyebabkan masalah-masalah lain juga. Jadi kita cakap contoh, saya ambil contoh je. Punca dia daripada stres boleh menyebabkan gastrik, dan gastrik itu boleh menyebabkan sakit jantung, tuan-tuan dan puan. Jangan buat main. Okey. So masalah gastrik yang berpanjangan akan membawa masalah lain yang lebih serius. Okey, seperti ulcer pada perut dan juga usus kita, tuan-tuan. Itu yang sangat bahaya tu, bila ada luka dalam tu, itu yang kita takut boleh jadi sampai kanser. Jadi mau nak kena berjaga lah. Itu dia. Okey. So jadi bagaimana nak jadi bila gastrik ni, apa yang berlaku adalah di mana penyakit gastrik akan menyebabkan keradangan pada lapisan dinding perut kita. Macam mana tu? Okey, simple aja nak bagi anda semua faham. Dalam dinding perut kita ni sebenarnya dia ada satu lapisan mukus. Dia ada satu lapisan mukus semula jadi yang melindungi dinding perut kita. Yang melindungi dinding perut kita daripada bahan kimia beresid semula jadi yang sangat diperlukan semasa proses penghadaman makanan dekat dalam perut kita. So mana asid tu diperlukan, asid hidroklorik tu lah biasanya. Okey, dia akan menghancurkan makanan dekat dalam perut kita tu untuk diproses pula dekat dalam usus pula. Kan? So jadi disebabkan oleh nak perut kita ni, ini juga Allah punya kuasa, dia cipta manusia ni siap ada protection. Dekat lapisan dunia tu ada satu lapisan mukus. So orang yang ada gastrik ni masalahnya,
Okey, lapisan mukus tu menipis sebab dia ada keradangan. Jadi keradangan dinding perut ni lah berlaku apabila terdapat benda asing yang menghakis. Dia hakis lapisan mukus tu sebagai pelindung tempat perut, lama-lama dia nipis. Lama-lama bila dah tak ada dah lapisan pelindung, akhirnya asid tu memakan dinding perut anda. So itulah kita jadi sampai ke peringkat ulcer dan juga kita kata apa panggil? Luka lah. Kan? Pedih. Okey. So jadi macam mana nak atasi ni tuan-tuan dan puan? Kita ada dua solution yang boleh anda gunakan. Ini insya-Allah lah. Bulan puasa baru ni kita dah banyak kita recommend kepada orang yang ada masalah gastrik, masalah berkaitan dengan usus, jerk, reflux dan sebagainya, okey, untuk mereka cuba satu set ni dengan kita panggil, kita combinekan antara jelly gamat dan juga fiber coco plus, tuan-tuan. Okay, fiber coco plus mana dia? Sekejap saya tunjuk kat anda. Okey, itu dia. Ini dia. Inilah dia. Dua solution, dua set untuk mereka yang ada masalah gastrik. Pastikan anda mestikan ada dua set ni. Ini kita panggil set gastrik, tuan-tuan dan puan. Okey. So, apa fungsi dia ni? Okay. Gamat ni, tuan-tuan dan puan, dia mengandungi sejenis bahan yang dipanggil gamat peptida. Gamat peptida daripada gamat spesies gamat emas yang segar bugar, yang segar, yang kita ambil daripada fresh air gamat itu sendiri. Okey, dan dia merupakan satu-satunya jenis gamat yang ada bahan ini untuk mengurangkan inflamasi, mengurangkan keradangan tadi kita kata, mengurangkan rasa sakit dan mempercepatkan penyembuhan luka dalam perut serta usus kita, tuan-tuan. Ada tiga fungsi tadi. Bab gamat ni. Sebab tu kalau orang gastrik ni perlu bagus gamat ni untuk orang gastrik, sebab pertama dia ada anti-inflamasi. Yang kedua, dia mengurangkan kesakitan sebab dia ada bahan penahan sakit semula jadi, dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, dia mempercepatkan penyembuhan luka dalam perut tadi dan usus kita tadi. Okey. Dan ini cara kita makan untuk rawatan, kita kena ambil 2 sudu pagi, 2 sudu petang ataupun malam lah. Sebelum makan lagi bagus, ataupun kita kata waktu perut kosong. Okey, boleh faham Kemudian yang kedua ni adalah Fiber Pack Plus. Ini diformulasikan dengan serat oat. Dia ada serat gandum dan juga citoglucan. Berfungsi, dia bertujuan untuk apa ni? Nak mengelakkan masalah sembelit, buang angin dan mengurangkan rasa perut kosong. So bila anda makan Fiber Pack Plus ni waktu pagi especially, anda bancurlah dalam 2 ke 3 sudu, yang satu mak tu. Okey, baju panas ke, kalau pagi sarapan tu panas, sedap kan? Dan sejuk pula, betul tak? So jadi baju panas-panas tu, so jadi anda makan sekali dengan jeli gamat ni 2 sudu, okey? InsyaAllah anda punya perut tahan. So jadi kalau siapa yang sampai ke tengah hari tu perut dah berkeroncong tu, InsyaAllah kalau dengan Fiber Coco Plus ni, okey, anda punya perut akan rasa lebih tahan. Ini yang kita suggest lah kepada mereka yang ada masalah gastrik, jangan tinggal 2 set ni. Okay, dan Fiber Pack ni orang tanya, apa rasa dia ni Cik Sulaiman? Okey, Fiber Pack ni rasa dia sedap, tuan-tuan. Dia macam Milo, cuma bezanya dia tidak ada gula putih dan dia mengandungi itulah, ada fiber, ada oat, dan yang paling best dia ada citoglucan tu. Citoglucan tu sebenarnya fungsi dia juga adalah untuk menyerap lemak dekat usus. So, kalau siapa yang banyak lemak dalam badan tu, makan ni nanti insya-Allah dia akan serap segala lemak-lemak yang berada dekat usus kita ni, buang melalui najis kita. Sebab tu kalau anda tengok, okey. Kita bagi tengok sikit macam mana rupanya. Gamat dulu Kak. Okey. Kita nak unboxing gamat kita ni. Saya nak tunjuk sikit. Boleh nampak ke ni? Okay, kita tengok sikit macam mana rupa gamat ni. Okey. Okay, gamat ni best tau. Dia tak ada bau busuk, tuan-tuan dan puan. Dia tak bau busuk, tak rasa masin, rasanya sedap, masya-Allah. Okey. Inilah dia. Senang nak pegang. Senang je anda nak enggong macam tu pun boleh. Kan? So pastikan sebelum anda makan, goncang dulu. Okey, selepas anda dah buka ni, cara nak simpan dia, pastikan anda simpan dalam peti ais lah. Okay, kita cuba tengok kepekatan sari gamat ni sendiri. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Cukup. Ini sudah kecil lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sedap tau.
Oh, bau dia pun sedap. Bau dia tak bau busuk. Okey, so jadi anda ambil sudu sudu besar tu, 2 sudu, pagi dan malam. Okey. Dan kemudian untuk di koko ni, okey. So kita boleh buat ni apa mana? Ini air suam lah. Kita buat air suam. Oh, sebab saya nak bancuk dalam ni kan. Okey. Jadi kita ambil lah koko ni, kita tengok sikit koko ni. Anda buat shake pun boleh. So kalau anda ada shaker ni, anda buatlah shake kan. Anda buat shake pun boleh. Nak campur pun lepas bancur dengan fiber dan nak bancur dengan jeli gambar pun boleh. Okey, inilah dia fiber koko kita, nampak tu. Warna coklat. Coklat asli. Dah. Okey. Okey, dalam dia memang best. Dia tidak koko fiber ni Kak pula Kak abang Dia tidak mengandungi apa kita panggil gula putih. Dia menggunakan gula kabung. So, jadi orang yang ada kencing manis boleh makan, tak ada masalah. Okay, itu kelebihan yang ada pada fiber pack koko kita ni lah. Okay, kita bancur macam ni. Dan kemudian ini air suam. Kita bancur sikit. Oh, dia punya bau dia. Okay. Sekejap. Dia kalau saung besar sangat sikit. Ini saung kecil ni tak puan nak kunyah. Kacau. Kita kacau dia. Dengar. Dengar tak? Dengar tak? Okey, dengar. Dia sebenarnya ada satu saya dapat ni daripada seorang ustaz ni lah, dia ajar. Kalau kita nak kacau, kita kacau ikut pusingan Kaabah. Lawan jam. Okey, pusingan Kaabah lawan jam. Kita kacau berapa kali? 41 kali tu? Berapa kali? Dia kata 66 kali. So bila kita boleh buat macam tu, dia kata sebenarnya kita meletakkan energi pada air yang kita nak minum tu. Okay, so anda boleh bancur macam ni. Tak tahu dah nampak tak? Okay, kita tunjuk sikit macam mana rupanya air koko tu. Nampak ke? Nampak? Nampak tu? Dia macam Milo tau. Okay. So sangat sedap. Okay, kita try sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, macam Milo. Macam Milo. Cuma bezanya Milo dia manis kan? Ini tidak terlalu manis. So jadi anda boleh bancur satu mak tu. Pagi pun boleh, buat minum pagi sarapan boleh. Kan? Dan jangan lupa ambil jeli gamat tadi. So itulah dia 2 solution yang kita syorkan untuk mereka yang ada masalah gastrik. Jangan lupa pastikan 2 perkara ni. Mesti kena ada satu set ni. Okay? So berapa harganya? Alah, murah je. Mana nak dapat harga macam ni. Kalau kata jeli gamat ni untuk rawatan tuan-tuan perempuan, okay, harga dia hanya sebotol RM85 saja. Okay? Dan kita punya fiber pack ni, koko ni sebesar botol besar ni 500 mg. Okay? Biasa kalau kat luar ni, kalau produk-produk fiber ni, biasanya kadang-kadang RM50 ke atas lah. Kadang-kadang mencecah sampai ke RM100 pada 80, 70, 80. Ini sebotol baru RM49 sahaja. Jadi kalau dua ni, RM134 untuk anda nak mulakan perawatan untuk perut anda, untuk gastrik anda. Okay? Macam tadi saya sharekan kepada customer saya tu, saya kata, jeli gamat ni sekurang-kurangnya sebulan 3 botol untuk rawatan dan kena amalkan selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Sebab sel tubuh badan kita ni akan berganti baru setiap 100 hari ataupun setiap 3 bulan. So, sebab itulah kenapa kita kena makan selama 3 bulan itu. Walaupun kita makan 2-3 set pun dah okey, baru sebulan 2 dah makan dah okey, tapi kita teruskan makan, habiskan selama 3 bulan. Itu sukatan dia yang terbaik. Kalau anda ikut cara sukatan makan yang betul, insya-Allah anda punya kesihatan anda lagi baik. Especially mereka yang ada masalah gastrik. Gitu. Okey, ada soalan tak nak tanya saya? Sesiapa ada soalan nak tanya, bolehlah komen dekat ruangan bawah ni, insya-Allah saya akan turun jawabkan. Okey. So, gastrik ni sangat penting tuan-tuan. Sebab macam ni saya cerita sikit lah pengalaman mak mentua saya lah kan. Dia cerita dia dulu ada gastrik, ada penyakit ulcer lah. Jadi sampai setitik minyak pun tak boleh makan. Tahu berguling-guling, pedih, rasa sakit tu. So dia makan gamat ni lebih kurang untuk kes dia makan selama 6 bulan tuan-tuan. Dia makan selama 6 bulan. Alhamdulillah gastrik dia hilang. Isteri saya pun sendiri pun ada masalah gastrik pun sama juga. Kan? Makan jeli gamat okey gastrik dia. Kan? Saya sendiri pun waktu bulan puasa yang saya notice bila saya makan jeli gamat dengan fiber ni, lalu kita tengah air je perut dah berkeroncong. Saya dalam bulan puasa kadang-kadang kita dah satu hujung-hujung tu
Malah nak masak-masak makan berat-berat kan. Bancur je fiber satu mak, lepas tu ambil jadi gamak dua sudu. Alhamdulillah, tahan sampai petang buka puasa tu. Okay. So itulah dia dua produk yang sebagai satu solution yang kita cadangkan untuk anda yang ada masalah gastrik. Sebab gastrik ni jangan buat main-main tuan-tuan. Kan? Dia boleh menyebabkan sakit jantung tau. Itu tanda-tanda orang kalau orang yang kerap saya kalau kena gastrik ni, dia boleh jadi kena dekat, takut-takut boleh kena dia punya apa kita panggil subhanallah, boleh kena dia punya jantung. Okay. Jangan buat main. Kan? Okay. Baik, jadi saya rasa itu sajalah perkongsian saya petang ini, tuan-tuan dan puan-puan. So, anda ada persoalan tak nak tanya? Kalau anda ada soalan, boleh letakkan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab. Ada soalan ke nak tanya saya? Boleh. Ada nak tanya soalan ke apa-apa ke? Okay. So, anda boleh dapatkan, kalau nak dapatkan, saya boleh, biasa selalu customer WhatsApp, postkan saja. Kalau dekat, anda boleh datang dekat area rumah saya kat Panang Jaya. Kalau saya mobile stokis, so, jadi insyaAllah saya boleh menghantarkan. Dan kalau anda nak dapat info lanjut tentang khasiat gamat ni tuan-tuan dan puan, okay, anda boleh layari saya punya blog kat bawah ni, www.jellygamattoyou.blogspot.com, ataupun page SB saya kat mana ni? Kat sini, ni page FB. Yang ini adalah saya punya blog saya. Okey, anda boleh lihat info-info yang ada di sini, insya-Allah boleh bantu anda. Dan kalau anda perlukan nak direct lah, rasa macam tak puas lah nak baca-baca, nak tanya sendirilah, boleh, tak ada masalah. Kita bagi anda consultation percuma saja. Anda boleh tanya saya, nak dapatkan rasa tu kepuasan. Jawapan tu kan insya-Allah segala persoalan yang anda nak tahu tu, yang setakat yang saya tahu, saya akan kongsikan. Yang kalau saya tak tahu, saya akan dapatkan jawapannya nanti. Okay, so anda boleh hubungi saya di nombor telefon dekat bawah ni. Nombor telefon bawah ni, bawah botol ni, 018 359 995 tuan-tuan dan puan. Okay, so saya rasa setakat tu saja sharing saya berkaitan dengan gastrik ni. Itu je sebenarnya solution yang kita ada. Dua benda ni, Jelly Gamat dan juga Fiber Pack Plus ini. Kan? Komen dia. Inilah dia. Dua set yang saya galakkan, walaupun anda, dia tak semestinya mereka yang ada masalah kesihatan je. Mereka yang sihat pun perlu makan. Especially kita dalam sekarang ni, keadaan pandemik ni kan, kita nak kena jaga immune system kita, nak kena kuat. So, Gamat ni akan bantu meningkatkan immune system kita. Okay, dan akan bantu tubuh badan kita dapat bantu bekalkan nutrien yang mencukupi untuk tubuh badan kita, insya-Allah. Okay, so jadi saya kat situ sajalah sharing saya pada petang ini, tuan-tuan dan puan. Moga-moga insya-Allah anda mendapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan sebentar tadi. Dan jika anda rasa benda ni, info pada petang ini bagus, info yang bermanfaat untuk anda, tolong share video live ini supaya mereka di luar sana yang mungkin mengalami masalah yang berdasarkan topik yang kita bicara berkaitan dengan gastrik, dapatlah mendapat manfaatnya bersama. Boleh? InsyaAllah. Okey, saya rasa setakat itu saja. Sekian. Kita tangguhkan mari kita dengan tasbih kifarah surat As. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asna insana nafihus ila allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa anda di puncak kejayaan pagi.